Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afiq Kamiti Baizowi daripada Sarjana Muda Fisioterapi EBJJ. So hari ini saya akan membentangkan tentang topik hedonism. Hedonism ni adalah berasal daripada istilah perkataan Yunani iaitu hedone yang bermaksud kesenangan atau kenikmatan, dan ism ni adalah akhir kata nama yang merujuk pada kepercayaan ataupun sikap ataupun perakuan lah. Maksudnya hedonism adalah kepercayaan tentang kesenangan atau kenikmatan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, hedonism ni adalah pegangan ataupun pandangan yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Dan menurut Feldman, definisi hedonism ni tak begitu terperinci dan bergantung kepada pengertian yang sesuai. Contohnya, kesenangan adalah baik dan kesakitan adalah yang buruk. Budaya hedonism telah bertapak lama di dunia ni, sejak zaman Yunani lagi. Pada 460 sebelum Masihi, Democritus dah memulakan pandangan baharu terhadap budaya ni. Dia cakap, kesenangan hidup manusia tu boleh dicapai apabila tak terlalu tinggi tujuan hidup manusia, dan tujuan tersebut boleh dicapai menggunakan tenaga sendiri. Dan apabila tujuan hidup manusia itu terlalu tinggi sehingga tidak boleh dicapai dengan tenaga sendiri, dia akan mengakibatkan kemudaratan dan dia akan mengakibatkan individu tersebut jauh daripada kesenangan hidup. Pada sekitar 433 sebelum Masihi hingga 355 sebelum Masihi, Aristippus dah mengajar teori hedonism ni. Dia kata hedonism ni adalah kesenangan dan adalah satu-satunya yang ingin dicari oleh manusia. Dia cakap kesenangan ni boleh didapati secara langsung melalui panca indera. Aristotle pula dia cakap terdapat 3 pola hidup yang boleh memuaskan diri sendiri, iaitu dengan mencari nikmat, dengan hidup praktis, dan hidup sebagai seorang filosofer. Menurut Epicurus, dia cakap hedonism iaitu kesenangan hidup ni merupakan nilai yang paling tinggi. Tapi mencari kesenangan hidup tu tak bermaksud dengan memiliki kekayaan yang sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain. Sebab tindakan ni dia memang akan membawa pada kesenangan hidup, tapi kesenangan yang kita rasa tu adalah kesenangan rohani dan jasmani saja. Kita akan rasa bangga, kita akan rasa seronok sekejap je, tapi kita tak akan rasa kesenangan jiwa. Dan dia cakap kesenangan jiwa ni adalah yang penting, bukan yang kesenangan rohani dan jasmani tu. Sebab kesenangan jiwa ni dia akan meliputi masa sekarang, masa dulu dan masa yang akan datang. Kebangkitan Eropah ataupun lebih dikenali sebagai Renaissance dah bagi peluang kepada manusia untuk bebas dalam beragama, dalam penulisan, kebudayaan, serta memberi kesedaran dan pencapaian yang cemerlang dalam sastera dan sains. So atas dasar kebebasan ni, golongan hedonism ni dah memisahkan segala urusan dunia dengan urusan berkaitan agama. Modernisasi di dunia barat merupakan satu proses lanjutan daripada zaman Renaissance, iaitu untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang menjadi pegangan mereka sebelum berlakunya zaman kebangkitan. Nilai-nilai kerohanian dan agama dipisahkan dari nilai jasmani dan material. So pada zaman modernisasi ni, hedonism ni dah jadi sebagai sebahagian daripada amalan ataupun gaya hidup manusia lah, dan dia bukan lebih pada ajaran lagi. Dia dah lebih kepada amalan ataupun gaya hidup. Yang antara ciri-ciri ideologi ni, pengamal hedonism ni dia akan menjadikan fizik
harta ataupun apa saja yang nampak dan dapat dinilai dengan wang sebagai ukuran. Dalam erti kata lain, dia akan bahagia dengan kesenangan material. Okey. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh individu yang mengamalkan budaya hedonism ni adalah contohnya berhibur secara berlebih-lebihan, melepak, penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang, pergaulan bebas, amalan seks bebas dan penyelewengan seks, samseng jalanan, menonton video ataupun gambar lucah, serta minum arak ataupun minuman yang memabukkan. Seperti mana yang saya dah beritahu tadi, hedonism adalah satu budaya yang sukakan keseronokan ataupun kenikmatan hidup. Dan salah satu daripada penyakit umat Islam di akhir zaman ialah terlalu suka kepada perkara-perkara yang berunsurkan keseronokan. Okay, ini boleh digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis sahih yang ke-680, baginda bersabda, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah 1. Terlalu banyak berseronok. 2. Terlalu banyak bermewah. 3. Menghimpun harta sebanyak mungkin. 4. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. 5. Saling memarahi. 6. Dengki-mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. Hedonism boleh dibahagikan pada dua bahagian, iaitu hedonism psikologi dan hedonism etika. Hedonism psikologi adalah satu ajaran yang mengatakan bahawa manusia sentiasa melakukan sesuatu tindakan yang difikirkan dapat memberi kenikmatan terbesar kepada mereka. Okay, ajaran ini kemudiannya dikenali sebagai hedonism psikologi egoistik. Hedonism psikologi ini beranggapan bahawa manusia secara fitrahnya dia akan memilih sesuatu perkara yang difikirkan dapat memberi lebih banyak kebahagiaan dan mengurangkan kesakitan pada mereka. Hedonism etika pula iaitu ajaran bahawa manusia ni seharusnya melakukan suatu tindakan yang dapat menghasilkan kenikmatan dan kebahagiaan terbesar pada mereka. Ajaran ini seterusnya dikenali sebagai ajaran hedonism etika universal. Hedonism menggariskan keseronokan sebagai asas utama kehidupan. Konsep kebaikan dan kebahagiaan yang dibawakan oleh hedonism ini berasaskan keseronokan dunia serta penumpuan kepada kebendaan semata-mata. Okay, Aristotle dia cakap kebahagiaan merupakan matlamat akhir, kepuasan diri dan kesudahan sesuatu tindakan. Matlamat utama ajaran hedonism ni adalah menetapkan kegembiraan serta kelazatan dan keseronokan hidup sebagai perkara utama dalam hidup. Dan budaya ini juga menjadikan kebebasan hidup seseorang tu sebagai falsafah kehidupan. Selain itu, budaya hedonism ni juga berasaskan kepada kemewahan dan keduniaan semata-mata. Kita dapat banyak kritikan yang diterima tentang budaya hedonism ni. Antara salah seorang tokoh yang mengkritik tentang budaya ini adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau telah menyatakan bahawa kebebasan yang berlebih-lebihan dalam budaya hedonism ni adalah bercirikan fahaman liberalism yang merupakan satu sistem yang lemah sebab dia tak mempunyai keseimbangan di antara kebebasan individu dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Okay? Terlampau bebas sehingga kan merosakkan nilai-nilai masyarakat. Okay, hedonism juga dia cakap telah mengetepikan soal akhlak dan nilai murni dalam masyarakat. Okay, Profesor Dr. Hamka pula dia menyatakan bahawa budaya hedonism yang berlaku dalam kalangan remaja masa kini amat membimbangkan, dan dia cakap seolah-olah remaja kini tak patuh langsung dengan ajaran
agama disebabkan budaya ni. Individu lain yang mengeritik tentang budaya hedonisme adalah Jean Baudrillard pada tahun 1987, iaitu seorang sarjana Daro Perancis yang berpendapat bahawa masyarakat kini sudah melampaui batas kemanusiaan. Kritikan beliau terhadap golongan hedonis ni berbunyi, di quote, "more social than social, fatter than fat, more violent than the violent, more sexual than the sex, which is porn, more real than real, stimulation, more beautiful than beautiful, which is fashion." So Jean Baudrillard ni dia cakap pengamal budaya hedonisme ni sangat berlebih-lebihan dalam setiap perkara yang dilakukan, dan perkara-perkara tersebut selalunya bersifat duniawi semata-mata. Terdapat beberapa tokoh yang telah terpengaruh dengan budaya hedonisme. Antaranya adalah Eratosthenes. Eratosthenes ni beranggapan bahawa manusia ni hanyalah mencari keseronokan dalam hidup. Dia turut beranggapan bahawa kesakitan adalah jalan lain untuk mencari keseronokan. Pendapat ini bertentangan dengan Epicurus yang dia menafikan bahawa perlunya kesakitan untuk mencapai keseronokan. James Mill pula dia beranggapan bahawa keseronokan merupakan kebaikan dan kesakitan adalah kejahatan. Individu lain yang dah terpengaruh dengan budaya ini antaranya adalah Jeremy Bentham yang berpendapat bahawa perkara yang menyeronokkan atau mendatang kebaikan adalah yang baik, dan yang tidak baik, perkara yang tidak baik itu akan mendatangkan kemudaratan. Sekiranya keseronokan yang dirasakan adalah lebih daripada kesakitan, maka keadaan itu dianggap sebagai keadaan yang lebih baik. Jeremy Bentham juga dia berpendapat bahawa prinsip hedonisme ni dia selari dengan fitrah manusia yang berhubung kait dengan kesakitan dan kegembiraan seseorang, dan ianya merupakan faktor yang mempengaruhi manusia nak buat keputusan berdasarkan fitrah seseorang. Menurut John Stuart Mill, teori hedonisme sepatutnya menggunakan pendekatan kuantitatif. Beliau juga berpendapat bahawa keseronokan yang lebih tinggi adalah yang lebih baik. Namun secara asasnya manusia hanya memerlukan keseronokan pada tahap yang sederhana sahaja. Tapi ini bergantung kepada tahap keseronokan dan kecenderungan individu yang mudah terpengaruh dengan perkara-perkara lain. Kesimpulannya, budaya hedonisme adalah satu budaya yang dah bertapak lama di dunia ini sejak daripada zaman Yunani lagi. Budaya ini dilihat semakin berkembang, dan pada masa sekarang dia dilihat semakin diamalkan dan menjadi amalan budaya hidup masyarakat dan dianggap sebagai satu perkara yang normal. Budaya hedonisme ini telah memberikan pelbagai kesan negatif terhadap masyarakat, khususnya terhadap golongan remaja, dan sekiranya budaya ini terus dipraktiskan dengan berlebih-lebihan, dia boleh meruntuhkan sebuah institusi masyarakat. Maka semua pihak hendaklah memainkan peranan masing-masing bagi mengekang daripada budaya ini daripada terus berleluasa, dan satu tindakan
perlu diambil untuk menjamin sebuah pembentukan ummah yang terulung.